masih lagi berkehendak untuk mengumpulkan kita di dalam tempat-tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi memberi kepada kita waktu supaya dapat dimanfaatkan di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini menjadi satu asbab untuk kita mendapat keredaan Allah di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, masih lagi kita di dalam membicarakan kitab bahawasanya berkenaan golongan yang dijamin bebas daripada nerakanya Allah Ta'ala. Jadi pada malam ni kita akan mulakan daripada berkenaan bab orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum ila angal. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi pernah bersabda, "Man igbarat qadamahu fi sabilillah fahuma haramun 'alan nar." Bahawasanya sesiapa yang mana kedua kakinya berdebu disebabkan dia berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang berdebu pada kedua kakinya dan debunya itu datang daripada jalan Allah, maka kedua-duanya itu diharamkan daripada disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ni Nabi berpesan kepada umat bahawasanya apakah itu fadilat bagi orang yang berada di atas jalan Allah. Apakah yang dimaksudkan jalan Allah? Apakah yang dimaksudkan fi sabilillah? Kalau mudah kita nak faham, fi sabilillah ni lebih besar lagi tajuk dia, iaitu orang-orang yang pergi ke sesuatu tempat semata-mata kerana nak cari redha Allah. Orang pergi masjid ke, pergi belajar ilmu ke, pergi menunaikan jemputan, ijabatul da'wah, jemputan kan. Contoh orang ajak, nanti datang rumah saya. Kenapa? Rumah saya ada buat kenduri arwah. Okey, baik, insyaAllah. Kenapa tak nak pergi? Tak ada kambing. Wah, sombong pula dia. Jadi pergilah kan. Pergi rumah dia. Itu pun dikira jalan Allah. Sebab apa? Menunaikan kerana itu tuntutan daripada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, fadilat orang yang berada di jalan Allah ini, setiap debu yang melekat pada kakinya, maka diharamkan kaki itu terkena api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara jalan Allah yang paling hebat, yang paling besar, ada dua. Pertama sekali adalah dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Ini tak dapat dinafikan. Debu-debu yang melekat di jalan orang yang keluar jalan Allah, maksudnya berdakwah di jalan Allah, maka diharamkan api neraka, hatta dukhanu, walaupun asapnya sekali. Neraka ni kan titian sirat kan, bawah titian sirat ni neraka. Jadi orang tak lepas, jatuh masuk neraka. Wa'iyadzubillah min zalik. Moga Allah lindung kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum nak sampai neraka ni memerlukan 70 tahun. Titian sirat ni macam mana rupa dia? 500 tahun menaik, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Tapi orang yang tak lepas, dia terjatuh. Bawah ni neraka. Neraka ni, daripada dia terjatuh titian sirat nak sampai ke neraka ni, sab'ina sanawat, 70 tahun. Maknanya jatuh 70 tahun. Macam kalau kita tengok orang jatuh daripada bangunan kan, terkejut macam tu. 70 tahun.
Tapi 70 tahun di hari akhirat bukan 70 tahun di dunia. Satu hari bersamaan dengan 1000 tahun. Jadi bayangkan, dalam perjalanan nak jatuh ke dalam neraka ni, maka dia ada hasap, dia ada dukhan, asapnya. Sehingga kan dimaklumkan bahawasanya andai terkena asap tu, mereka yang masuk ke dalam neraka, sebelum masuk ke dalam neraka, terkena asap ni pun sudah rentung dah. Apatah lagi masuk neraka. Sebab tu kita heran, macam mana ada orang dia boleh cakap, oh tak apa, kita masuk neraka nanti masuk syurga juga ustaz. Asap pun dah tak boleh tahan. Contoh, kita punya isteri masak nasi kan, betul-betul masak, dah habis masak tu, cuba kita buka, kan ada asap tu kan, cuba tadah kat muka, itu pun dah panas. Apatah lagi asap neraka Allah Ta'ala. Jadi orang yang debu-debu melekat di badannya, maka Allah haramkan daripada asap, daripada api, walaupun asap itu sendiri. Okey. Jadi yang pertama, jalan Allah yang paling hebat iaitu dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, jalan Allah yang paling hebat di antaranya adalah man talabal ilm, siapa yang keluar semata-mata untuk menuntut ilmu. Ni tuan-tuan kurban masa datang surau belajar ilmu. Ini jalan Allah. Sebab tu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bila mereka dengar hadis ni, bila mereka dengar Nabi kata debu-debu yang melekat pada mereka yang keluar jalan Allah diharamkan api neraka, sahabat ni berguling-guling atas tanah. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawasanya keberkatan dan kemuliaan pada jalan Allah Ta'ala. Saya tak suruhlah tuan-tuan guling. Kan tiba ada yang guling macam ikan tak cukup air kan. Tak adalah. Tapi nak cerita, sahabat ni dia punya kepercayaan dia. Bila Nabi kata debu-debu yang melekat pada orang keluar jalan Allah, haram api neraka. Jadi dia punya seronok nak ibadat tu, dengan hadis Nabi ni, berguling sahabat. Ini kepercayaan mereka. Jadi sebab tu kalau kita nak tahu, sebenarnya kita ni berada dalam keadaan keselamatan. Sebenarnya kita berada di dalam keadaan jaminan terhindar daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, ini yang pertama. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis berkenaan tentang kemuliaan pada hari Jumaat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi pernah bersabda, inna yaumal jum'ati wa laylatal jum'ah arba'atun wa ishruna sa'at wa laysa fiha sa'atun illa walillahi fiha 600,000 atikim minan nar. Artinya bahawasanya sesungguhnya pada hari dan malam Jumaat ada 24 jam. Maka pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat itu sendiri, tidak berlalu 1 jam daripadanya, melainkan setiap daripada 1 jam pada hari Jumaat ini, Allah Ta'ala membebaskan sebanyak 600,000 penghuni neraka. Maksudnya Allah Ta'ala dengan kasih sayang, rahmat Allah Ta'ala, setiap Khamis malam Jumaat ataupun Jumaat itu sendiri, maka Allah Ta'ala atikum minan nar, bebaskan nama-nama yang dah ditempah dalam neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu hadis yang lain riwayat Imam Tirmizi kalau tak silap saya. Pernah satu ketika Nabi ni ditunjukkan di tangannya, Allah Ta'ala tunjukkan dekat tangan Nabi nama penghuni neraka. Maka Nabi menangis. Dan kemudian ditunjukkan pula di tangan Nabi nama penghuni syurga. Maka Nabi gembira. Tapi Nabi sedih balik selepas itu. Kenapa? Kerana daripada nama-nama yang ditunjukkan ini, banyak daripada penghuni neraka yang ditunjukkan di tangan Nabi. Jadi sebab itu, dengan rahmat kasih sayang Allah,
walaupun nama-nama ni telah ditunjukkan, maka Allah Ta'ala memberi peluang. Atallahu ilaikum minal fursa, Allah beri peluang kepada kamu. Sesiapa yang taat kepada Allah, maka setiap pada hari Jumaat ataupun Khamis malam Jumaat, atikum sittami'ah, Allah lepaskan 600,000 manusia daripada nerakanya Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, memang betul baca Yasin, tahlil Khamis malam Jumaat tak ada dalil. Tak ada yang disebutkan Khamis malam Jumaat kena baca Yasin. Tapi kenapa baca Yasin pada Khamis malam Jumaat? Ini sebabnya. Ini hadis yang sabit. Faham tak? Maksudnya hadis yang berkait. Jadi kalau orang tanya, kenapa surau baca Yasin Khamis malam Jumaat? Cakap dengan dia, ada satu hadis ni hasan riwayatnya, bahawasanya Nabi bagi tahu yang mana pada setiap Khamis malam Jumaat ataupun hari Jumaat, Allah atikum minan nar sittami'ah alif, 600,000 manusia yang dilepaskan daripada neraka Allah Ta'ala. Kenapa baca Yasin Khamis malam Jumaat? Sebab diperintahkan baca Yasin ni pada waktu malam. Ada satu hadis yang lain, mafhum dia, diperintahkan kita untuk baca Yasin pada waktu malam. Malam bila? Bila-bila. Tapi kenapa baca Khamis malam Jumaat? Sebab yang afdalnya Khamis malam Jumaat kerana ini, keberkatan dan kemuliaan yang Allah offer pada Khamis malam Jumaat. Bilakah mula hari Jumaat ni? Seperti mana kita tahu, selepas daripada azan maghrib hari Khamis. Bukan ikut jam kita ni, jam barat kan. Ikut jam Islam, kalender Islam ni, daripada maghrib sampai maghrib akan datang. Sebab tu kalau tuan-tuan baca suratul Kahfi, tuan-tuan kena pastikan sebelum maghrib dah selesai baca suratul Kahfi. Sebab waktu kalender Islam kita ni maghrib kepada maghrib. Okey. Hari Jumaat ini juga kenapa menjadi hari yang mulia? Kerana hari Jumaat ini bagi orang Islam disebut sebagai hari Aid. Apa itu hari Aid? Hari raya. Hari Jumaat hari raya. Sebab tu kan kadang-kadang ada kawan-kawan kita dia pergi sembahyang Jumaat pakai sampin kan. Barangkali mungkin dia faham hadis ni. Sebab hari Jumaat hari raya. Lepas ni semua pergi sembahyang Jumaat pakai sampin Tanya kenapa? Hari raya ini. Hari Jumaat ni sebenarnya hari raya bagi orang Islam. Ini disebut dengan nama yang lain, hari Jumaat, Yaumul Aid. Kemudian hari Jumaat juga disebut sebagai Yaumut Tanbihat, hari peringatan. Kerana apa? Kerana orang lelaki pergi sembahyang Jumaat, dia dengar khutbah. Maka waktu tu jelah dia nak dengar, kena ingat, dipesan kepada dia. Waktu lain dia sibuk nak pergi, tak boleh, ada kerja, ada bisnes. Jadi hari Jumaat je dia pergi masjid. Sebab apa? Sebab tu kewajipan. Dah pergi kena dengar khutbah pula. Jadi hari Jumaat ni dipanggil juga Yaumut Tanbihat, iaitu hari untuk menasihati. Tapi ustaz, ramai hari Jumaat orang tak dengar. Dia khusyuk yang lain. Apa dia khusyuk? Dia tunduk je. Itu tak boleh tolong. Dulu tuan-tuan dan puan-puan, waktu zaman saya belajar di Hadramaut, kalau hari Jumaat ni kita pergi sembahyang Jumaat, bawa buku. Semua pelajar, kan pelajar ramai kan, ada dalam 300 orang. Semua pelajar pergi masjid ni bawa buku. Kalau tak ada buku pun mesti ada buku nota. Jadi bila imam tengah baca khutbah, kita tulis. Sebab dekat Yaman ni khutbah dia lain sikit. Bukan lain apa, khutbah dia tak pakai teks. Yang penting cukup dia punya rukun khutbah tu, yang 5 tu. Kemudian dia cakap macam ceramah biasalah. Jadi kita tulis. Kita bawa buku. Ada budak-budak Indonesia bawa buku besar, tebal, tulis. Macam belajar. Sebab apa? Sebab hari itu adalah hari Yaumut Tanbihat, hari peringatan. Hari untuk dinasihati kepada kita. Cuba bayangkan kalau orang tak pergi sembahyang Jumaat.
Jadi maknanya selama dia hidup, dia ni tak makan saman. Sebab apa? Dahlah dia ni tak datang ibadat, kemudian tak nak pula kena dinasihati diri dia pada setiap hari Jumaat. Jadi sebab tu hari Jumaat ini menjadi azim, mulia, kerana hari Jumaat ini banyak kegunaan yang Allah Ta'ala letakkan pada hari Jumaat. Begitu juga hari Jumaat ini dipanggil dengan panggilan Yaumul Qiyamah. Terjadinya kiamat pada hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ni memang hari yang sangat-sangat mulia, diletakkan pelbagai peristiwa yang berada di dalam hari Jumaat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan tentang hari Jumaat ini, maka Al-Imam Ibnu Qayyim, sebelum tu saya minta maaf, dekat dalam ni dia tak ada tulis hadis ni hadis hasan. Tapi rata-rata dalam kitab ni semua hadis hasan. Okey, Ibnu Qayyim di dalam kitabnya, iaitu yang bernama Khasa'is Yaumul Jum'ah, menuliskan berkenaan tentang 33 benda yang kamu kena buat pada hari Jumaat. Mungkin kita tak sempat sebut sampai habis, tapi saya sebut setengah dulu. Nanti setengah akan datang. 33 benda, kalau masuk hari Jumaat, buat benda ni. Tidak diberikan kepada umat yang terdahulu. Maksudnya umat terdahulu tak dapat benda ni. Umat Muhammad je dapat. Amalan ni dipanggil amalan khasa'is, iaitu amalan yang khusus bagi umat baginda Rasulullah SAW. Apakah yang pertama sekali? Iaitu yang pertama sekali bila kita sembahyang subuh, sujud sajadah. Kan? Sujud sajadah ni adalah salah satu bentuk at-tasbihatu ilallah, bentuk kita bertasbih kepada Allah. Jadi Ibnu Qayyim pesan, hari Jumaat perkara yang pertama yang kamu kena buat, pastikan kamu sujud sajadah. Tapi sujud sajadah ni dia ada macam-macam kaedah. Ada orang baca sujud sajadah, dia baca surah sajadah, kemudian dia baca suratul insan. Boleh. Ada orang sujud sajadah, dia baca suratul sajadah dengan surah ad-dahr. Pun boleh. Ada orang dia baca surah sajadah dengan suratul a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Pun boleh, tak ada masalah. Aham syai' yang paling penting, baca surah sajadah. Nak baca suratul insan ke selepas tu? Contoh, kita dah biasa dengar imam baca suratul insan kan, tiba-tiba dia baca suratul a'la. Jangan kita kata, wah ini sesat ni, tak betul ni. Tak, boleh, tak ada masalah. Tak menjadi satu kewajipan. Jadi pertama sekali baca suratul sajadah pada hari Jumaat. Kemudiannya pula pada hari Jumaat ini, di antara perkara yang paling aula kamu kena buat adalah tukathirus salawat, banyakkan selawat. Ulama sebut, kata mereka, kami sangat hairan bila mana berlalunya hari Jumaat pada seseorang tetapi dia tak berselawat kepada Nabi. Ulama kata, kami hairan. Kenapa ada orang masuk hari Jumaat tapi dia biarkan je, tak selawat langsung? Sebab apa? Sebab hari Jumaat ni hari Sayyidul Ayyam, kemuliaan. Jadi kalau hari biasa kita selawat 1000, hari Jumaat kita tambah sikit. Berapa? 3,000 ke? Satu kali ganda lagi ke? 2,000 ke? Ini pada hari Jumaat. Kalau orang yang tak selawat pada hari Jumaat ni, Allah, dia sangat-sangat rugi. Sebab hari Jumaat ni lah hari yang mana Allah meraihkan hamba-hamba dia. Jadi yang kedua, jangan tinggal untuk kita berselawat pada hari Jumaat dan memperbanyakkan selawat tersebut daripada hari-hari biasa. Yang ketiga, yang perlu kamu buat pada hari Jumaat adalah solat Jumaat. Yang merupakan satu kefarduan yang sangat dituntut di dalam Islam. Siapa yang tak datang sembahyang Jumaat lebih daripada 3 kali, faqad dhahaba kulla syai', maka seumpama dia telah hilang segala-galanya.
hilang harta, hilang anak, hilang isteri, hilang agama, hilang segala-galanya. Siapa yang tak datang lebih daripada 3 kali? Melainkan orang-orang yang dima'zurkan bagi mereka. Ada orang yang Allah Ta'ala jadikan dia ni ma'zur, keuzuran, tak semayang Jumaat. Itu cerita lain. Dulu ada seorang imam, nama dia Al-Imam Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi. Dia ni tak semayang Jumaat, tapi ulama, imam. Maksudnya dia ni diuzurkan daripada semayang Jumaat. Kerana apa? Kerana dia ni musafir. Dia tak tetap. Setiap minggu dia akan musafir, sini ke sini. Dia buat benda-benda bagus, bina madrasah, kemudian dia pindah pula. Pergi sini buat surau, pindah pula, pindah. Jadi tak wajib bagi dia semayang Jumaat. Sebab apa? Sebab dia ni ma'zur, musafir. Tukar. Sampai satu tahap, pernah satu tempat tu saya pergi, dekat tengah-tengah padang pasir. Saya tengok ada satu bangunan kecil. Saya pun tengok, apa benda ni? Rupanya apa? Rupanya surau. Besar ni je. Dekat tengah-tengah padang pasir ada surau. Jadi bila tanya siapa punya, ini Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi. Dia tak wajib semayang Jumaat. Sebab apa? Sebab dia ni sentiasa musafir. Dia tak menetap satu tempat. Okey, jadi yang ketiga, wajib datang semayang Jumaat. Siapa yang tak pergi lebih daripada 3 kali, faqad zahaba kullu syai', maka telah hilang segala-galanya. Anak, isteri, harta semua dia dah hilang, tak ada apa-apa. Okey. Yang kemudian keempat yang kamu kena buat, jangan lupa untuk al-irtisalu biyaumil Jumaat. Mandi pada hari Jumaat. Niat mandi Jumaat. Mandi macam biasa, tak ada pun mandi special. Tapi niat mandi untuk Jumaat. Bila mula dia? Mula dia ketika sebelum subuh. Sebelum subuh atau selepas subuh sampai sebelum maghrib. Jadi mandi kan, kalau mandi biasa tak dapat apa-apa. Tapi bila kita mandi, kita niat, ni aku aku mandi ni kerana hari Jumaat. Dapat pahala. Beza dia apa? Niat je. Takkan malas sangat kita, betul tak? Niat ni bukan kena angkat tangan kaki ke apa, sebut dalam hati je. Buka air pancut, niat dalam hati saja, aku mandi Jumaat kerana Ta'ala. Kalau tak buat pun, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau tak buat pun tak tahu dia, Ustaz, saya tak buat lah asal, penat lah. Lain macam. Ini niat dia pun kan. Kalau tak buat pun rugilah. Minta maaf cakap lah. Dah boleh siap-siap baca talqin untuk dia. Jadi hari Jumaat, benda paling mudah, niat. Ke ada yang tak mandi hari Jumaat? Saya hari Jumaat memang tak mandi, Ustaz. Asal saya akan skip dalam 1 minggu, hari Jumaat saya akan cuti mandi. Masuk hari Sabtu baru saya mandi. Tu tak tahulah. Tapi kalau tak boleh buat juga, Allah, musma'gul lah, tak masuk akal lah. Lain dah kalau tak ada air ke apa kan. Tapi kalau ada, hidup macam biasa, kalau boleh niatlah mandi sembahyang Jumaat, mandi Jumaat, dapat pahala. Kemudian yang kelima, pada hari Jumaat ni, di antara benda yang paling digalakkan kita buat iaitu tip. Apa tip? Tip ni pakai wangi-wangi. Minyak wangi paling mahal kita beli kan. Minyak wangi apa? Polo Ralph Lauren. Wah, 1 botol 600. Pakailah banyak-banyak hari Jumaat. Dan pakai itu pula dengan niat untuk ibadat. Bukan pakai itu sebab ni kalau saya pakai ni kan, lalu sebelah anak dara kan terpikat dia bau saya. Janganlah, dapat dosa lah kita kan niat macam tu. Ni saya pakai ni sebab saya nak gah sikit, supaya orang kat masjid tahu yang saya pakai brand Polo. Wah, sombong pula. Tak, jangan. Pakai tu niat kerana Allah Ta'ala, nak ibadat. Dan pakai minyak wangi ni pula yang aula untuk orang lelaki. Untuk orang perempuan tidak. Malah untuk orang perempuan, kalau yang bukan daripada mahramnya terhidu, maka faharamun alaiha, haram bagi dia. Orang perempuan ni kalau dia nak pakai minyak wangi, 2 keadaan dia. Pertama untuk suami lah, dekat rumah kan.
Tapi kita pelik hari ni saya minta maaf cakap lah, saya pelik lah. Kadang-kadang dekat luar kan, biasa kita tengok orang perempuan ni dia bersolek, dekat luar pula dia nak pakai wangi-wangi. Patutnya dekat rumah dia pakai wangi. Tapi macam dia make up kan, dekat luar pula dia nak make up. Dekat rumah dia tak nak make up depan suami dia. Pelik kan? Jadi maknanya nawaitunya tu bukan untuk suami, dia nak pamer kepada orang. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kamu kena pelik satu benda. Apa yang kamu kena pelik? Kamu kena pelik bila mana ada seorang suami yang terang-terangan isytihar yang dia ni dayus. Apa maksudnya? Maksudnya bila dia tengok si isteri ni jamilatun, cantik. Tapi cantik lil awamu ala nas, untuk orang ramai. Tak pun dia bukan cantik lah, dia tak tutup aurat, pakai ketat-ketat kan, pakai seksi-seksi, tapi bukan dekat rumah, dekat luar rumah pula. Nak pergi shopping dia pakai macam tu, dekat rumah dia pakai biasa-biasa je. Jadi kita kena pelik patutnya. Sebab apa? Sebab lelaki macam ni seumpama macam dia redha, oh isteri saya ditayangkan untuk orang. Okey, tak apa, isteri saya ni orang lain boleh tengok. Dijual di depan, di mata-mata orang lain. Jangan. Ini suami yang dayus. Okey. Jadi pakai minyak wangi untuk orang perempuan dua keadaan. Pertama sekali, ketika mana dia pakai untuk sang suami. Yang kedua, kalau dia nak tutup aib bau badan tapi dalam keadaan tidak melebihi. Contohlah, bau badan ni kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan orang ni dia dah usaha dah tapi tetap ada bau badan dia. Jadi nak tutup aib tu, bau badan dia, dia pakai minyak wangi, tapi tak boleh berlebihan. Kalau berlebih-lebihan nanti dah dikira tabarruj. Jadi tak boleh berlebih-lebihan. Okey. Jadi yang kelima, pada hari Jumaat khususnya orang lelaki banyakkan pakai minyak wangi. Yang keenam, di antara benda yang afdal dibuat pada hari Jumaat iaitu pakai miswak, sugi. Kayu sugi kan, ada bawa tak? Ni kayu sugi ni, pakai. Kalau tak ada kayu sugi, pakai benda yang kesat. Apa benda yang kesat? Ujung pergelangan baju ni. Nak semayang, tak ada sugi. Walaupun bukan hari Jumaat, tak ada sugi kan? Pakai ni. Boleh. Ni benda kesat. Jangan kita ambil jari member sebelah. Tak betul lah. Terkejut dia, kau kenapa ni? Pakai tu benda yang kesat. Biarlah orang kata, apa ni geli lah, itu baju kita, betul tak? Tapi yang penting kena miswak. Miswak ni fadilat dia besar. Orang yang siwak ni, fa akhiru kalamu ligali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka Allah beri peluang kepada dia akhir kalam dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Orang yang miswak, RM2 dia dekat Mas Bukti tu. Jadi tuan-tuan sangat disarankanlah untuk pakai. Okey. Yang ketujuh, di antara benda yang sangat digalakkan untuk kita buat pada hari Jumaat, iaitu ja'a fi awal waqt, datang pada awal waktu di masjid. Datang pada awal waktu di masjid. Awak pukul berapa pergi? Saya pergi 1.50. Selepas imam bangun daripada khutbah yang selepas imam bangun daripada duduk yang pertama. Maknanya imam khutbah duduk, baru dia datang. Ada juga passion macam tu. Kalau boleh datang sembahyang Jumaat ni, datang pada awal waktu. Man ja'a fi awalil waqt, siapa yang datang pada awal waktu, fa alaihi ajrun, maka Allah beri pahala kepada dia seperti unta. Lagi awal lagi besar. Kemudian kalau tak dapat unta, dapat yang sebesar bagar, sebesar lembu. Kecil lagi sebesar ghanam, kambing. Kecil lagi sebesar ayam. Kecil lagi sebesar telur. Wa ba'da al-khutbah, dan selepas mulanya khutbah, faghafalal malaika min kitabihi, maka malaikat pun tutup kitab dia. Jadi orang yang datang selepas khutbah ni bukan kata telur,
Telur pun tak dapat, kulit telur pun tak dapat. Bukan kata telur, kulit pun tak dapat. Kelabu asap. Kulit pun tak dapat, habis. Sekadar pergi lunas tanggungjawab je lah. Tapi hakikatnya kulit pun tak dapat. Sebab momen paling last sebelum khutbah. Faqamal imam wa qala assalamualaikum. Bila imam bangun, dia pun cakap assalamualaikum. Maka malaikat yang dekat pintu dia pun tutup kitab dia. Dia pun duduk dengar. Malaikat pun dengar khutbah. Disebut dalam hadis. Jadi orang yang datang selepas khutbah ni, apatah lagi selepas khutbah yang pertama, khutbah kedua lagi dia. Tak dapat apa-apa Hanya sekadar lunas tanggungjawab. Ni kita semua kena ambil berat sikit lah. Tuan-tuan dan perempuan, saya pernah tengok ada seorang salihin, hari Jumaat pergi masjid. Masya Allah. Tahu dia pergi masjid pukul apa? Hari Jumaat dia pergi masjid pukul 9. Lepas sembahyang subuh, baca kahfi. Lepas tu ada ziarah kubur jap, dekat tempat kami belajar. Habis ziarah kubur, dia duduk makan sarapan kejap. Lepas tu pukul 9 dia dah siap pergi masjid. Daripada pukul 9 tu dia duduk baca kitab, baca Quran sampai azan zuhur. Wajib. Ni benda yang patut kita contoh lah, iaitu datang awal pada waktu nak semayang Jumaat ni. Okey. Yang seterusnya, pada hari Jumaat ini, banyakkan mengerjakan amal-amal ibadat yang baik sebelum imam naik ke mimbar. Contoh sembahyang sunat, contoh zikir. Ini di antara benda yang sangat digalakkan. Contoh tilawatul Quran. Jangan waktu imam naik khutbah kita pun sibuk nak zikir. Jangan. Memang bagus, tapi dia buruk adab. Sebab apa? Sebab ibadat ni kita kena tahu bila waktu dia. Contoh ni saya bagi contoh. Kita datang majlis ilmu kan, tapi dalam majlis ilmu kita zikir. Memang bagus, tapi adab dia tu. Zikir ni sunat, majlis ilmu ni wajib. Minta maaf cakap, dulu ada satu tempat, ada satu surau ni, dia nak batalkan satu kelas. Tanya dia kenapa nak batalkan. Dia kata kita nak buat berzanji, marhaban kan, nak buat kelas marhaban, kelas berzanji, dan dibatalkan kelas fardu ain. Jadi kita pun cakap dengan dia, apa macam tu? Dia kata kenapa Ustaz? Yelah, berzanji ni sunat, kelas fardu ain ni wajib. Kenapa didahulukan sunat dalam keadaan tinggalkan wajib? Jadi kita kena tahu macam mana ibadat ni. Ibadat ni bila masa dia, keadaan apa dia nak buat. Lalas Tuan Haji yang bagi pandangan berzanji tu, dia pun tak boleh terima mungkin pandangan tu. Lalas dia pun berzanji, tapi kat mana? Kat rumah dia. Tak nak datang kuliah. Tak sepatutnya macam tu. Kita kena tahu nak kedepankan man taqaddama awaluhu, apa yang patut kamu utamakan dahulu. Tuan-tuan, contoh semayang wajib. Dulu kita banyak tinggal semayang wajib. Sebahagian fuqaha sampai keluarkan fatwa, sembayang ni kalau dulu pernah tinggal, tiba-tiba bila dia datang semayang, dia semayang sunat dalam keadaan tak qada semayang wajib, haram semayang sunat dia. Sebab apa? Man taqaddam awaluhu, apa yang patut kamu utamakan dahulu. Semayang sunat ni tak akan ditanya, betul tak? Tapi yang akan ditanya semayang wajib. Jadi kena tahu apa yang nombor satu dahulu yang patut dikedepankan. Jadi sebab tu dalam kitab ni Ibnu Qayyim kata, kamu zikir, kamu semayang sampai imam naik khutbah. Imam naik khutbah, kamu diam, duduk dengar. Sebab tu bila datang masjid, waktu imam tengah baca khutbah,
banyak orang kita keliru. Daripada perkataan Ibnu Qayyim ni jelas bahawasanya khutbah ni lebih aula pada waktunya daripada semayang sunat tahiyatul masjid. Faham tak? Jadi bila datang masjid, imam tengah khutbah, duduk fasa ma'al khutbah. Sebab khutbah ni wajib. Khutbah ni wajib. Untuk semayang Jumaat. Ada pun semayang tahiyatul masjid ni sunnah. Jadi sebab tu kita nak kena tahu mana yang kita nak kena dahulukan. Dua-dua memang bagus, dua-dua ibadat, dua-dua sangat bagus. Tapi kita nak kena tahu man taqaddama awaluhu, apa yang patut kamu utamakan. Jadi saya rasa benda ni jelas bab berkenaan tentang amal ibadat yang kita buat sebelum naik khutbah. Imam Ibnu Qayyim ni sangat pandai, dia dah jelaskan dengan baik. Dia kata isikan masa dengan mengerjakan ibadat, sama ada solat, zikir, sehingga imam naik khutbah. Bila mana imam naik khutbah, fasama akalamu, maka dengarlah apa yang dia cakap. Ialah seminggu sekali kan, betul tak? Sebab tu dia beri laluan kepada khatib baca khutbah. Jadi ini yang sepatutnya yang diutamakan. Okey. Yang seterusnya yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Khasa'is Yaumul Jum'ah, yang ke-9, wajib kamu mendengar dua khutbah yang disampaikan. Jadi berhati-hati bagi mereka yang tidur ketika mana khutbah. Bukan tidurlah, tawaduklah. Tunduk kan. Hati-hati. Sebab wajib dengar dua khutbah. Wajib. Khusus amalan ni pada hari Jumaat. Okey? Okey, yang seterusnya pula, iaitu pada hari Jumaat, maka as-sunnatan, sangat-sangat digalakkan bagi kamu, malah amalan ni amalan sunnah, bahawasanya qiraatu min suratul kahfi, baca suratul kahfi. Baca tak kisah, baca boleh bermula daripada hari Khamis lepas maghrib dah boleh baca dah. Contoh kan, nak baca esok takut tertinggal, jadi kita nak baca sorang-sorang kan. Malam nanti kan dah boleh baca sorang-sorang. Selepas daripada azan maghrib hari Khamis dah boleh baca sampai sebelum azan maghrib hari Jumaat. Lebih aula kalau kita hafal surah Kahfi ni. Kalau tak mampu, jangan tinggal. Panjanglah ustaz, saya tak ada masa. Sibuk sangat kan, kerja, bisnes, saya tak ada masa ustaz. Okey, kalau tak ada masa, maka Nabi sebut di dalam hadis yang lain, fa'alaika, maka hendaklah kamu baca awwalu min asyaril ayat, 10 ayat yang awal, wa akhiruhu min asyaril ayat, dan 10 ayat yang terakhir. Tak sampai 5 minit lah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Sekejap je, tak sampai 5 minit. Dan sepatutnya 10 ayat awal, 10 ayat akhir ni ulama sarankan supaya hafal. Di antara fadilat orang yang hafal 10 ayat awal, 10 ayat akhir, bisalamatin minal fitanid dajjal, maka terselamat daripada fitnah dajjal. Ini kita ikhtiar lah. Kita pun tak tahu kan, mana tahu kita hidup zaman dajjal, betul tak? Jadi kena hati-hati. Jadi kalau boleh sediakan satu perlindungan takaful untuk kita ni, iaitu kita hafal suratul kahfi ni. Kalau boleh, nak hafal satu surah kahfi panjang, sebab dia 10 muka, 5 lai, setengah juzuk. Tapi kalau kita mampu hafal 10 awal 10 akhir, ini pun dah cukup baik bagi kita untuk terselamat daripada fitnah dajjal. Okey. Kemudiannya pula, selain daripada membaca suratul kahfi, maka digalakkan membaca suratul Jum'ah dan Al-Munafikin dan surah Al-A'la dan Al-Ghashiyah dalam solat Jumaat. Wah, ini untuk orang jadi imam lah.
Suratul Jum'ah ni juzuk 28. Suratul A'la, Sabis Marabbikal A'la. Surah Al-Ghashiyah, Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Ini surah-surah yang disunnahkan bagi kamu baca bila mana kamu jadi imam pada hari Jumaat. Okey. Kemudiannya pula hari Jumaat, ni kita dah sebut tadi, merupakan hari raya yang berulang dalam setiap minggu. Sebab tu hari Jumaat ni, di antara benda yang disunatkan lagi kita buat hari Jumaat ni, belanja keluarga makan daging. Belanja keluarga makan daging. Makan daging, tak kisahlah. Daging lembu ke, daging wagyu ke. Kalau ada bajet lebih kan, daging wagyu boleh. Sunnah. Sebab apa? Sebab hari Jumaat ni kal yaumul Aid, seperti hari raya. Jadi meraikan. Kebiasaan kami di Hadramaut, hari Jumaat wajib makan kambing. Zaman saya belajar dulu, hari Jumaat paling kita tak sabarlah. Sebab apa? Hari Jumaat ni pasti makan kambing. Kalau hari biasa makan nasi dengan ikan tongkol. Orang Arab tak ada kuah. Nasi macam bukit kan, kemudian ikan tongkol 2 ketul. Itu je, tak ada kuah. Tak pun makan nasi dengan tuna kosong. Tuna kosong dalam tin tu, betul-betul dalam tin, memang tak sedap. Jujur cakap. Buka tuang tuna tu tak masak tak apa, buka tuang makan. Tu zaman saya belajar. Tapi hari Jumaat, Masya Allah, hari Jumaat makan kambing, memang sedap. Sebut pasal kambing lapar pula saya kan. Saya daripada Melaka ni, saya sampai sini tadi 7 suku. Saya tak makan tengah hari lagi ni. Okey. Jadi hari Jumaat ni sunnah kita belanja keluarga makan kambing, makan daging, minta maaf, makan daging. Pada hari Jumaat, kerana meraikan, sebabkan hari Jumaat ni seperti hari raya. Kemudiannya pula kita berhenti sampai ke 14 lah. Hari Jumaat ini juga sunnah seseorang Muslim pakai baju yang paling cantik. Ada selipar kan, selipar dia ni jenama Camel, sebiji 400. Buat apa beli ni? Ni saya beli untuk hari Jumaat. Sunnah beli selipar tu. Bawa semain Jumaat lesap lah kan. Itulah. Kena pasang CCTV tu, betul. Saya pernah kena tu. Tuan Haji ni menggamit kenangan. Ini bukan amalan lah, ini bukan sunnah, tapi ini tradisi orang Arab. Orang Arab ni tuan-tuan, dia tak letak selipar kat luar. Masjid ni, setiap masjid punya tiang ada rak kasut. Ada rak kasut. Jadi orang Arab ni tanah dia tak macam kita. Tanah kita basah kan. Dia tak, dia kering je 24 jam. Jadi dekat tiang ni dia letak rak kasut. Nak elakkan kes ni lah. Kes curi selipar ni. Jadi bila kita tengok dekat rak kasut ni, wah, semua selipar mahal-mahal. Selipar orang Arab ni dia ada satu bentuk tau. Dia punya tempat letak kaki tu kan, yang dia punya ikat tu bentuk daun tau. Selipar tu memang mahal. Kalau harga dia tu 500 rial Saudi, dalam RM600 lah. Kita tengok pun berkilat lah. Tapi dia letak kat dalam sebab nak elakkan kes ni lah. Kes mencuri selipar ni. Jadi hari Jumaat ni sunnah pakai pakaian paling cantik. Sebab tu tuan-tuan, ni saya bagi cadangan lah kalau nak buat. Beli satu jubah warna putih yang paling baik. Nak beli mungkin tempat kita tak ada jual. Kita beli kain paling baik, upah tailor buat paling baik. Jubah ni hanya untuk hari Jumaat je. Buat jubah tu dapat pahala sunnah. Tak kisahlah cari kain yang paling mahal kan, lepas tu upah tailor buat. Sebab selain daripada pakaian yang terbaik, hari Jumaat ni pakaian yang paling aula adalah pakaian yang putih. Itu tak dapat dinafikan. Sehingga kan ada sebahagian para alim diberitahu dalam hidup mereka,
nak raikan hari Jumaat ni pakaian putih, minta maaf cakap, seluar dalam pun warna putih. Nak dapat pahala sunnah. Memang kita dengar seluar dalam, tapi nak dapat pahala sunnah, semua putih. Kalau dulu saya tengok Sayyidil Habib Umar waktu hari Jumaat ni kan, dia pakai stokin pun warna putih, stokin budak sekolah tu. Sebab apa? Nak dapat fadailus sunnah, kebaikan sunnah. Padahal stokin je pun, betul tak? Tapi sebab pakai kerana sunnah, atallahu ilaikum min ajrin thawb, Allah bagi pahala. Jadi hari Jumaat ni kalau boleh pakai pakaian yang paling tip top, kopiah paling mahal, jam paling mahal, tasbih apa semua paling mahal. Sebab apa? Sebab sunnah pada hari Jumaat pakai pakaian yang paling terbaik yang kita mampu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan boleh. Apa? Boleh. Ni ada satu soalan ni, dia situasi dia ada satu surau masjid ni, dia mengadakan program bacaan Yasin. Macam sekarang dengan Yasin setiap hari Jumaat. Banyaklah betul-betul lain ni untuk dekat exam waktu tu SPM. So selepas habis tu aktiviti surau imam ni adalah ukur pada nama Allah ni. Kebetulan saya dengar sendiri apa tu jemaah tu jawablah, jadi ni bagilah betul lain ni pada jemaah ni. Lepas tu dia kata ambillah ni betul-betul lain ni dalam Yasin. Apa dia kata Yasin ni tak boleh bagi manfaat, hanya Allah saja bagi manfaat. Dia jawab macam tu lah. Manusia makhluk tak boleh bagi kesan. Allah lah dia nak boleh bagi kesan. Itu Ustaz, soalan tadi, bagaimana kita nak berdepan dengan orang macam ni? Menurut pandangan Ustaz dah. Faham. Okey, dia macam ni. Sebenarnya kalau bab yang abang sebut ni termasuk dalam bab tabarrukan. Bila kita baca air kat Yasin kat air ni kan. Dulu kita buat baca 30 juzuk dekat air. Dia sebab tu Islam ni dia tak boleh fikir dengan logik akal lah. Bila kita berdepan dengan orang macam ni, bila dia kata Allah je yang beri manfaat kan, makhluk tak boleh bagi manfaat. Bila dia sebut makhluk tak boleh bagi manfaat, memang itu satu keyakinan yang tepat, memang betul keyakinannya. Tapi dia terlupa satu benda. Apa dia terlupa? Dia terlupa yang Allah Ta'ala ini telah menetapkan sunnatullah, ikhtiar di dalam kehidupan dunia. Allah Ta'ala boleh cipta dunia ni secelip mata, tapi Allah cipta dunia ni dan seisinya selama berapa hari? Sab'ata ayyam, 7 hari. Adakah menunjukkan Allah ni lemah? Tidak. Allah boleh cipta satu kurang daripada 0.0001 saat. Tapi sebab apa Allah tunjuk Allah cipta 7 hari? Kerana Allah nak letakkan satu ketetapan bahawasanya hidup ni ada sunnatullah, iaitu ikhtiar. Jadi bila jumpa orang macam ni, cakap pada dia percaya kepada ketentuan Allah, meninggalkan ikhtiar adalah juhala, iaitu jahil. Percaya pada ikhtiar, tinggalkan kepercayaan pada Allah, ini syirik. Jadi maksudnya apa? Yahtaju kulla syai'in, memerlukan dua-dua. Kamu kena percaya pada Allah dan kamu kena ikhtiar. Kalau macam tu suruh dia duduk rumah je, tak payah kerja, tak payah makan. Baik. Macam tu lah. Betul lah apa yang dia kata tu. Jadi maknanya hari ni kita kena pegang dengan dua benda. Kena ada ikhtiar, kena ada dengan yakin kita. Dan dua benda ni tak boleh dipisahkan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman lah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.